Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Izan Jazz. Kepada korang yang belum kenal aku, dalam channel aku kongsikan hal-hal berkaitan telco, tech, vlog dan especially aku kongsikan tentang telco. Tahu tak telco tu apa? Telecommunication Company. Tahu tak telecommunication company tu apa? Alah, yang korang pakai kat handphone tu, SIM card tu. Itulah telco. Dalam Malaysia ni ada banyak telco. Daripada telco utama hingga ke MVNO. MVNO tu telco yang tumpang pencawang telco utama. Antara telco yang ada di Malaysia ni adalah Maxis, Celcom, Digi, TuneTalk, U-Mobile, XOX, Red One, Tone XL dan macam-macam lagi. Banyak lagi. Contoh seperti Clickster yang dah tak ada sekarang. Dan dalam kebanyakan telco ni, ada telco-telco MVNO yang menumpang telco utama. Contohnya macam TuneTalk, Red One, XOX, One XOX, XOX, One XOX. Sama ke? Dan apa lagi? Apa lagi yang menumpang? Itu adalah telco-telco yang menggunakan line Celcom. Ada viewer aku yang menanyakan kenapa banyak sangat telco yang tumpang pada line Celcom. Sebab Celcom ni antara telco yang paling meluas di Malaysia. Boleh dikira mana-mana tempat dalam Malaysia ni insya-Allah ada liputan daripada Celcom. Tapi pada sisi lain, daripada sisi perniagaan pemasaran, aku belum buat survey mana-mana telco yang paling kaya dan paling untung, paling banyak hasil. Tapi secara kasarnya kalau kita tengok Celcom ni, dia boleh conquer market dengan adanya MVNO, telco-telco yang menumpang dengan dia. Sebab apa? Kalau pengguna tu nak pakai Celcom dan bila dia pakai dia tak suka, dia tak berkenan. Dia ada banyak option daripada yang ada tu. Dia ada Maxis, ada Digi, ada U-Mobile. Okey, 3 tu yang dia boleh tukar. Dan selebih tu adalah seperti Red One, TuneTalk, XOX merupakan line Celcom. Jadi bila seorang pengguna lari daripada Celcom dan nak pergi ke telco lain, Celcom masih mempunyai beberapa peratus peluang yang besar untuk dapat customer baru melalui syarikat MVNO dia. Maknanya syarikat-syarikat kecil yang menumpang pada Celcom. Dan bagi aku ianya logik juga kalau banyak company yang tumpang pada line Celcom disebabkan Celcom antara coverage yang terluas di Malaysia. Dan dalam video ni juga aku ada review banyak plan-plan prepaid dan postpaid daripada telco-telco yang ada ni. Dan ini adalah honest review dan aku tak dibayar daripada mana-mana company untuk cakap plan tu bagus, cakap plan ni buruk. Apa yang aku bagi tahu pada plan tu bagus atau buruk adalah hasil pendapat aku dan hasil analisa aku untuk offer-offer yang diberi. Sekiranya aku recommend korang untuk pakai satu plan tu, tak semestinya baik untuk korang disebabkan ianya subjektif. Subjektif dari segi apa? Especially coverage dan service area. Tak semestinya di tempat korang ada coverage yang meluas dan mantap untuk plan yang aku bagi tu. Dan selain tu, andai kata kawasan korang mempunyai coverage untuk plan tu, tak semestinya servis dia bagus. Yang paling jelas kita nampak adalah U-Mobile. Kita tahu yang U-Mobile ni banyak plan-plan postpaid yang murah-murah, memang terlajak murah. Ini bukan iklan kosmetik dah. Tapi kita boleh nampak di mana-mana iklan U-Mobile, customer memberikan feedback yang buruk. Contoh, berada kat kawasan bandar, tak logik untuk tak ada line, tak ada coverage U-Mobile. Tapi banyak customer komplain, line penuh lah apalah tapi internet slow. Itu termasuk pada servis yang tak cantik lah. Bad service. Even coverage luas dekat kawasan tu. Jadi benda ni sangat subjektif dan tak boleh aku cakap untuk korang pakai ni memang confirm bagus kat tempat korang. Aku cuma boleh recommend korang untuk pakai plan ni dan andai kata kawasan korang mempunyai servis dan coverage yang bagus untuk plan tu, memang aku rasa ianya akan memuaskan korang. Jadi aku harap korang boleh faham dengan apa yang aku sampaikan dan ingat, setiap plan daripada telco adalah subjektif untuk setiap orang. Tak semestinya bagus. Dan selain tu ada viewer aku yang menyatakan lebih baik kita stick pada satu telco daripada kita pindah jadi lalang. Bagi aku tak perlu. Lebih baik kita jadi lalang untuk dapatkan sesuatu yang terbaik untuk kita, sesuatu yang berbaloi yang murah untuk kita gunakan. Sebab yang kena bayar tu kita, bukan orang bayarkan bil kita kan. Memang kalau kau setia pada satu telco, kau akan dapat benefit certain kelebihan untuk pengguna setia. Tapi sebenarnya apa yang dia bagi tu kebiasaannya tak awesome sangat untuk kita. Kalau kita tengok pun, alah ini je dia bagi offer. Sebab apa? Sebab aku pakai lama. Itu
macam tak ada apa sangat lah. Baik kita pakai je yang apa yang kita nak, apa yang kita nampak murah, berbaloi dan sesuai untuk kita. Tak perlulah nak setia pada telco. Guna yang mana murah, yang mana mantap, yang mana berbaloi. Dan selain tu, aku nak bagi tahu satu pengalaman aku. Sekiranya kalau korang masuk Digi, umpama korang masuk ke kongsi gelap, macam mana tu? Pada tahun-tahun sebelum ni, aku ada terlibat dengan penjualan SIM card. Dan kebanyakan customer aku yang datang daripada Digi ni semua masalah bila nak convert nombor dia pergi ke telco baru. Jadi aku anggap Digi ni merupakan kongsi gelap dalam telco. Kau dah masuk, nak keluar kau susah. Bila kau mula nak keluar, dia akan offer macam-macam. Dia offer internet murah sikit lah. Mungkin kau pakai sebulan lah. Lepas tu bulan seterusnya macam biasa. Dia offer banyak benda. Dan aku ada jumpa customer yang dah pakai Digi 15 tahun, tak pernah dapat offer yang di call dari customer service. Bila dia nak buat pertukaran telco, waktu tu lah customer service telefon, dia offer macam-macam offer yang murah-murah. Dan selain tu, kalau nak convert ke tempat lain memang susah lah. Waktu tu penjual SIM card ni, dealer ni yang kena buat kerja banyak kan. Nak kena telefon Digi, apa cerita ni, owner nombor ni nak pindah ke tempat lain, bagi je lah, tak payah nak hold lah. Biasa macam tu. Dan itu pada Digi. Aku pernah kena hold pada Maxis. Disebabkan Maxis tak ada line waktu tu, aku just nak try. Tapi masalahnya Digi tak lepas-lepaskan aku. Sedangkan waktu tu aku nak pergi ke Celcom dan Celcom telah menghantar permohonan pertukaran telco. Maxis tak nak lepaskan aku. Itu korang kena banyak buat kerja. Maksud buat kerja tu macam mana? Korang kena rajin call service center ataupun customer service, lebih tepat. Korang kena rajin call customer service bagi tahu, aku nak tukar dan korang kena follow up sentiasa case korang tu untuk selesaikan masalah tu. Dan selain tu, aku jumpa banyak customer yang ada masalah pada telco ni tak tahu nak pergi ke mana. Balik-balik Google atau YouTube. Ya, YouTube tu membantu juga. Macam korang tengok video aku, ada tips-tips, ada plan-plan terbaru korang boleh tahu daripada channel aku. Dan selain tu, masalah peribadi korang pada telco tu, aku tak boleh tolong. Mungkin aku boleh bagi jalan atau penyelesaian, tapi paling penting adalah korang kena tahu nak pergi ke mana. Iaitu pergi ke center. Kalau korang pakai Maxis, ada masalah dengan Maxis, kau kena pergi ke Maxis center berdekatan dengan pekan-pekan korang atau bandar korang. Yang mana berdekatan tu korang survey je kat Google Map, nanti korang jumpalah. Pergi center, adukan masalah korang. Ataupun kalau korang malas nak keluar ke bandar ke nak pergi ke center, korang terus buka Google, korang cari contact number untuk customer service. Kalau Maxis, Maxis lah. Kalau Celcom, Celcom lah. Kalau Digi, Digi lah. Korang kena bagi tahu apa masalahnya dan minta penyelesaian. Kemudian esok lusa 3 hari ke, korang kena call balik, follow up balik, bagi tahu apa cerita, masalah saya dah selesai ke belum. Korang kena terus push dan push. Dan pastikan dalam customer service tu, kalau ada yang bermasalah, kalau ada yang melayan korang dengan cara yang tak cantik, even call record, terus buat aduan pada SKMM. Nyatakan pukul berapa korang call center, daripada mana korang call, guna nombor apa. Terus report SKMM supaya SKMM boleh ambil tindakan. Dan untuk masalah kalau korang nak tukar telco tu tak dapat, SKMM pun boleh membantu. Korang boleh buat report SKMM untuk lepaskan korang daripada telco lama ke telco baru. Itu pun kalau korang nak tukar telco lah. Jadi guys, itu saja info-info tentang telco yang aku nak kongsikan dalam video ni. Sebenarnya banyak lagi, tapi disebabkan aku tak nak video ni terlalu panjang, cukuplah setakat ni. Dan kepada korang yang mahukan info tentang telco dan korang rasa nak support channel aku, consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. See you guys on my next video. Bye.